Hari tu saya ada join satu online seminar dan organizer tanya saya satu soalan, apa misconception yang terbesar yang saya nampak dalam media sosial berkenaan dengan mental issue. Dalam konteks Malaysia secara spesifik, misconception yang saya nampak bila mana saya buat konten berkenaan dengan isu-isu yang melibatkan mental health dan saya bercakap dari segi aspek pro-religion. Saya mendapat kecaman yang sangat padu daripada orang yang bukan pro-religion. Ramai orang yang maki saya, yang kata saya macam, benda apa yang kau cakap ni bodoh. Contoh macam tu lah. Diorang kata, it's not about religion, it's about science. That's the thing. Dan saya pernah juga buat konten menangani isu mental menurut sains. Dan orang-orang yang pro agama ni, dia menentang saya, kecam saya juga. At the same time, kerana mereka percaya bahawa no, in order to cure this mental health, you need to submit yourself wholly to your religion. Dekat sini kita dah jelas bahawa kita ada dua perspektif yang berbeza. Menurut pandangan saya yang sangatlah kecil ni, saya lebih suka kalau kita mengambil pendekatan yang mana kita menggabungkan dua-dua perspektif ni dan jadikan dia sebagai satu mekanisme untuk kita sembuh daripada any mental issue. Kita meraihkan idea daripada pro-religion dan juga kita meraihkan idea daripada pro-science. Dan apa yang kita nampak, benda ni sebenarnya membawa kebaikan. Doktor yang merawat saya adalah seorang Buddhis dan saya sebagai seorang Muslim. Apa yang doktor tu ajar, legit, semua berkenaan dengan sains. Contohnya berkenaan dengan mindfulness. Mindfulness ni, dia cakap pasal macam mana kita nak fokus terhadap satu perkara tu dalam satu masa. So, macam saya sebagai seorang Muslim, apa yang saya perlu buat untuk saya amalkan mindfulness whatsoever ni? So, saya nampak tu jalan. Why not kalau saya gunakan all this idea dalam saya punya solat, dalam saya punya bacaan Al-Quran dan sebagainya. Saya try untuk laksanakan mindfulness dalam solat saya dan ia memberikan satu perubahan yang sangat signifikan in my life. Mindfulness ni, tujuan dia dilaksanakan sebab dia nak tolong kita untuk kurangkan rasa risau dengan meningkatkan fokus kita kepada sesuatu perkara pada masa tersebut. So, bila mana saya praktis mindfulness ni dalam saya punya solat, contoh macam angkat takbir, Allahu Akbar. Saya betul-betul mendengar kalimah Allahu Akbar itu. Sujud rukuk tu saya merasakan fokus, saya merasakan setiap pergerakan. Dan Alhamdulillah, dengan pergabungan antara dua-dua idea yang melibatkan sains dan juga agama, membenarkan dengan izin Allah, membantu saya untuk saya heal daripada anxiety. Dan daripada sini saya nampak satu benda, bahawa ambil jalan pertengahan itu membantu kita untuk mendapat satu perspektif yang berbeza ataupun mendapat satu solution yang mungkin lebih efektif. Benda ni disokong juga oleh Yusuf Al-Qaradawi yang mana dalam karangannya banyak bercakap tentang mengamalkan perkara-perkara yang melibatkan moderation. Benda ni juga diaplikasikan oleh filosofer yang dulu, contoh macam Aristotle. Even Aristotle mengatakan dalam karangannya, untuk membina sebuah kerajaan yang baik, rakyat-rakyat mesti kena laksanakan satu konsep ni. The best way untuk kita practice a happy life is that kita kena ambil jalan tengah. Pada pandangan saya, jangan terlalu sangat rigid kepada cara kita berfikir. Buka kita punya jalan, buka pemikiran kita dengan do lots of research berkenaan dengan idea yang berbeza pula.